Okay, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Okay, kali ni kita akan sambung untuk unit 11 bahagian 2. Okay, masih lagi dalam bidang 7 iaitu insan bermoral. Dan cadangan nilai adalah sama seperti dalam bahagian 1. Okay, kita tengok semulalah. Nilainya adalah patriotism, kerajinan, nilai berdikari, nilai keberanian dan akhir sekali adalah nilai hemah tinggi. Untuk standard pembelajaran pada hari ini, diharapkan pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama sekali mencerahkan cabaran dalam mengharumkan nama negara di pesada dunia. Maknanya kita nak lihat apakah cabaran atau halangan dalam mengharumkan nama negara di pesada dunia. Yang kedua, mengekspresikan perasaan apabila mengharumkan nama negara di pesada dunia. Yang ini nanti pelajar perlu nyatakan perasaan lah. Jika dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia. Dan akhir sekali pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara di pesada dunia dalam kehidupan seharian. Jadi untuk unit 11 bahagian 2 ni tak banyaklah yang cikgu nak terangkan. Nanti kita akan lihat latihan dengan lebih lanjut. Yang pertama sekali untuk cabaran tadi, halangan atau cabaran untuk mengharumkan nama negara di pesada dunia. Apa cabarannya? Apakah halangannya? Kita tengok yang pertama sekali. Apa dia? Yang pertama kita ada kekurangan kemudahan dan infrastruktur dalam sesuatu bidang. Contohnya seperti dalam bidang sukan lah. Jika tak ada kemudahan infrastruktur kepada atlet-atlet dalam bidang kesukan lah terutamanya akan menyebabkan kat situ ada kekangan untuk mereka melakukan latihan contohnya. Yang kedua, kita tengok yang kedua, terlalu mengagungkan jenama dari luar negara. Jadi kat sini contohlah, contoh nak beli kereta lah. Nak beli kereta yang diimport dari luar negara berbanding dengan membeli kereta buatan tempatan. Dan kat sini maksud dia adalah kita tiada semangat patriotism. Itu adalah cabaran, salah satu cabaran lah. Yang ketiga, pemikiran masyarakat yang kurang berdaya maju. Seterusnya, perbezaan budaya dan bahasa lah. Ini merupakan cabaran yang selalu berlaku lah. Budaya dan bahasa adalah satu perbezaan antara negara yang boleh menjadikan halangan atau cabaran. Kemudian adanya penyebaran maklumat palsu tentang negara juga boleh menjejaskan kita punya kerjasama untuk mengharumkan nama negara di pesada dunia. Selain itu, jika tiada sikap kerjasama dan individualistik juga boleh menjejaskan nama negara di pesada dunia lah. Itu merupakan salah satu halangan. Teknologi yang terhad. Teknologi negara kita adalah setanding dengan negara luar. Tetapi jika teknologi yang ada adalah tidak mencukupi, jadi keupayaan negara kita untuk diangkat atau dinaikkan di peringkat antarabangsa akan terjejas. Kurang kepedulian dan sikap jati diri. Yang ni maknanya rakyat Malaysia tidak peduli ataupun tak ada jati diri di mana tiadanya tidak mempedulikan langsung tentang untuk jaga nama baik negara contohnya. Jadi itu menjejaskan. Jika berlaku kekurangan pakar pula dalam bidang kritikal seperti dalam bidang kesihatan contohnya kita ada pakar perubatan, pakar teknologi perubatan, apa yang akan berlaku? Jadi menjejaskan juga nama negara. Sumber keuangan yang terhad juga menjadi kekangan ataupun halangan bagi meningkatkan nama negara di pesada dunia. Kat sini ada berapa cabaran pelajar? Ada 10 cabaran. 10 cabaran untuk mengharumkan nama negara di pesada dunia. Jadi kita lihat soalan pengukuhan. Boleh rujuk buku teks ya pelajar. Muka surat 160. Untuk C, cikgu ambil yang C. Sektor pelancongan memainkan peranan utama untuk menaikkan nama negara di mata dunia. Kita ada satu gambar di sini. Gambar menunjukkan contoh kempen pelancongan
yang dianjurkan oleh kerajaan, iaitu cuti-cuti Malaysia. Jadi ini adalah tugasan pelajar. Pelajar perlu hasilkan satu iklan kreatif untuk mempromosikan tempat-tempat pelancongan di negeri anda. Yang menjadi kebanggaan negara. Contohnya di negeri Johor lah. Boleh ambil lah, pilih tempat-tempat pelancongan. Hasilkan satu iklan kreatif. Menggunakan apa-apa apps ataupun mana-mana template yang boleh digunakan untuk pelajar hasilkan iklan yang kreatif. Dan pelajar boleh promosikan iklan tersebut dalam pelbagai media. Seterusnya kita lihat untuk dilema moral untuk unit 11. Ini boleh rujuk buku teks. Kasiong telah menempah kereta import idamannya. Kereta daripada luar negara. Selepas seminggu, syarikat kereta nasional mengeluarkan sebuah model kereta baharu yang mempunyai spesifikasi yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Andaikan anda Kasiong, yang manakah pilihan anda? Justifikasikan jawapan anda. Maknanya kat sini, jika anda adalah Kasiong, nak pilih nak beli kereta mana? Kereta import ataupun kereta buatan tempatan. Kereta daripada negara kita, negara Malaysia. Jadi, pelajar cuba jawab. Ini cikgu ada cadangan jawapan di sini dalam bentuk point. Cuba pelajar jawab dalam bentuk perenggan dan macam buat esei lah. Cuba bagi tahu yang manakah pilihan anda dan berikan sebablah, justifikasikan alasan atau bagi alasan kepada jawapan anda. Contoh, jika memilih, watak dia saya lah. Saya memilih untuk membeli kereta buatan tempatan. Kerana di sini kat sini tahu kan model kereta baru dikeluarkan oleh negara kita, di mana spesifikasinya lebih baik, harga lebih rendah kita bandingkan dengan kereta import. Jika harga lebih rendah maknanya apa? Kita dapat bagi alasan iaitu dapat jimatkan kos dan perbelanjaan. Sekiranya ataupun semasa membeli barangan buatan Malaysia. Jadi sebab lain juga dapat memupuk semangat patriotism dan sebagai rakyat Malaysia perlu banggalah dengan produk buatan tempatan dan juga wajar menyokong hasil keluaran tempatan negara dengan cara mudah. Bagaimana? Dengan membelinya. Dan ini secara automatik, secara ininya dapat memajukan industri tempatan negara dan ekonomi negara akan dapat ditingkatkan. Jadi cuba pelajar gabungkan isi-isi ini ke dalam bentuk ayat lengkap karangan dalam bentuk perenggan lah kalau boleh. Cuba jawab untuk soalan dilema moral bagi unit 11 ini. Seterusnya untuk latihan bahagian 2. Kita akan bincangkan atau kita tengok soalan struktur dan juga esei lah. Yang pertama untuk bahagian A, ini ada pernyataan berkaitan dengan kejayaan Malaysia di pesada dunia. Malaysia telah mencapai kejayaan dan menempa nama di pesada dunia. Kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang dapat dilihat melalui pengiktirafan peringkat dunia. Soalan yang pertama, A, berdasarkan pernyataan di atas, dia tanya apa pelajar? Dia tanya perasaan. Jadi kat sini tadi yang kita nak pelajar nyatakanlah apa perasaan anda. Perasaan gembira ke, sedih ke, apabila dapat menaikkan nama negara di pesada dunia. Maknanya pelajar kena tuliskan perasaan. Saya rasa macam mana, tulis. Dan berikan alasan. Alasannya apa? Alasan adalah sebab lah. Alasan kenapa gembira contohnya. Untuk dapatkan 2 markah. Itu untuk TP5. 2 markah TP5. Cuba jawab. Bagi tahu perasaan dan bagi tahu sebab. Untuk B. Sebagai rakyat Malaysia, apakah nilai universal yang perlu diamalkan untuk mengharumkan nama negara di pesada dunia? Tadi cikgu dah beritahu ada 5 cadangan nilai. Agak-agaknya boleh tulis tak? Cuba pelajar tuliskan nilai apa yang sesuai. Nilai apa yang patut diamalkan. Tulislah nilai apa. Boleh buat sebanyak 3 lah kat sini. 3 untuk dapatkan TP2.
Dan soalan C, pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh negara Malaysia untuk bersaing dengan negara maju yang lain dalam meletakkan nama di peringkat dunia. Okey, dia nak apa? Senaraikan cabaran-cabaran tersebut. Okey, pelajar perlu senaraikan sahajalah cabaran-cabaran tadi. Cikgu dah terangkan tadi ada berapa cabaran? Ada 10 cabaran. Boleh ambil daripada 10 tu, ambillah 4 cabaran. Okey. Untuk dapatkan 4 markah iaitu TP4. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan esei. Okay, soalan esei ini adalah bahagian C. Okay, bahagian C ada pecahan lah. Ada A dan B untuk 20 markah. Jadi gambar di bawah menunjukkan kejayaan Datuk Nicole and David dalam mengharumkan negara di pesada dunia. Okay, ini adalah sukan squashy. Okay, sukan squashy. Okay, di mana Datuk Nicole and David ni adalah tokoh ataupun tokoh sukan dunia dalam juara dunia squash lah. Okay, jadi Datuk Nicole and David telah banyak berjasa kepada negara dalam menyumbangkan kejayaan sekaligus mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Selain sukan, selain daripada sukan, selain daripada bidang sukan, nyatakan contoh kejayaan Malaysia yang dibanggakan di persada dunia. Akhirnya ada 10 markah pelajar. Okay, jadi kat sini sebenarnya pelajar kena gariskanlah dia nak contoh kejayaan tetapi dalam bidang selain daripada sukan. Okay, sebelum ni cikgu ada terangkan dalam bahagian 1 ada pelbagai bidang lah. Di mana kejayaan Malaysia tu kita boleh dapat lihat dalam pelbagai bidang. Jadi cuba pelajar jawab. Okay, tuliskan contoh dalam bidang perindustrian ke, dalam bidang pelancongan contohnya, dalam bidang pengangkutan dan perhubungan. Okay, apakah dia punya contoh-contoh kejayaan Malaysia? Okay, cuba jawab sendiri untuk dapatkan 10 markah. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Bincangkan cabaran-cabaran. Okay, dia nak apa? Okay, dekat sini kita boleh lihat dia nak cabaran. Okay. Okay, yang dihadapi oleh negara dalam memajukan bidang sukan. Okay, dia spesifikkan bidang sukan dan cara-cara mengatasinya. Okay, di sini kita dapat lihat sebenarnya dia nak yang pertama cabaran-cabaran dan cara-cara lah. Okay, untuk dapatkan 10 markah, mungkin pelajar boleh bahagikan cabaran-cabaran ada 5 dan setiap cabaran tu bagaimana untuk mengatasinya. Okay, ini khas dalam bidang sukan. Okay, jadi cikgu berikan point. Okay, ini adalah poin-poin yang dicadangkan. Okay, yang pertama dari segi cabaran ada 5 lah. Contoh jenayah rasuah dalam kalangan atlet ataupun jurulatih boleh berlaku, itulah halangannya dalam bidang sukan boleh berlaku penyalahgunaan dadah, kekurangan pelapis sukan baru, kekurangan kemudahan infrastruktur, kekurangan tenaga jurulatih profesional. Jadi ada 5 cabaran yang dicadangkan di sini. Jadi setiap cabaran ni pelajar perlu bagi cara mengatasi lah. Okay, jadi contoh cikgu ambil Steli cabaran yang pertama ni ini cara mengatasi lah. Dan seterusnya lah. Okay, macam jenayah rasuah tadi kita bagi hukuman berat lah. Okay, kalau penyalahgunaan dadah jalankan saringan, ujian air kencing atau ujian doping secara berkala kepada atlet. Okay, yang ketiga kalau kekurangan pelapis sukan yang baru boleh galakkan lebih ramai anak-anak muda menceburi bidang sukan. Itu cara mengatasi. Dan jika masalah kekurangan kemudahan infrastruktur dalam bidang sukan ni, contohnya seperti padang permainan contohnya, okay, stadium, jadi kena buat apa? Okay, caranya mungkin menyediakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi dan juga moden. Dan akhir sekali, jika kekurangan tenaga jurulatih profesional, okay, cara dia mengatasi import, kita import tenaga jurulatih profesional dan bertauliah. Okay, jadi pelajar cuba boleh gunakan cadangan isi yang cikgu berikan. Okay, gabungkan menjadi esei, menjadi esei dalam perenggan untuk dapatkan 10 markah. Okay, jadi pelajar perlu tulis dalam bentuk esei lah. Okay, dalam perenggan esei. Okay.
Dan nanti cuba lengkapkan dan hantar untuk semakan. Dan akhir sekali, cuba jawab soalan penilaian A dan B. Buku teks muka surat 166. Ada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada 5 soalan. Dan bahagian B ni dia lebih kepada esei lah sebenarnya. Lebih kepada bincangkan. Bincangkan soalan ini. Pelajar. Jadi cuba jawab dan lengkapkan latihan tersebut. Dan hantar untuk semakan. Sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang.